Salam sejahtera semua, nama saya Aaron Wee dari kumpulan Wonder Pets PQ3013 Ekonomi Matematik. Kumpulan saya akan membentangkan tajuk keseimbangan pasaran telur ayam. Pertama sekali, saya akan menjelaskan apakah permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Permintaan, demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Penawaran, supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Seterusnya, keseimbangan atau equilibrium merupakan keadaan di sesuatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga tersebut. Seterusnya, model ekonomi. Model ekonomi digunakan untuk menyederhanakan fenomena ekonom yang terjadi. Model adalah teori yang disederhanakan yang menunjukkan hubungan penting antara variabel-variabel ekonomi. Pemboleh ubah yang terlibat dalam modal kita ialah P, harga, Q, kuantiti, QD, fungsi permintaan, QS, fungsi penawaran, A, pintaran dan B, kecerunan. Model kita memiliki dua jenis variabel, iaitu variabel endogen dan variabel exogen. Variabel endogen ialah variabel yang akan dijelaskan oleh sebuah model dan merupakan output model, contoh harga atau kualiti. Variabel exogen merupakan variabel-variabel yang nilainya ditentukan di luar model dan merupakan input model dan contoh musim perayaan. Tujuan dari sebuah model adalah menunjukkan bagaimana variabel exogen mempengaruhi variabel endogen. Seterusnya ialah andaian pendekatan matematik dan bukan matematik dalam model kita. Keseimbangan pasaran telur ayam berlaku apabila QD equals to QS di titik E pada tingkat harga dan kuantiti keseimbangan iaitu P dan Q. Jika lebihan permintaan atau lebihan penawaran berlaku, akan menyebabkan ketidakseimbangan pasaran telur ayam. Tema keseimbangan pasaran dalam ekonomi digunakan untuk menerangkan keadaan di mana semua pemboleh ubah telah mencapai titik masing-masing sebarang kecenderungan untuk berubah. Akan tetapi keseimbangan akan berubah sekiranya permintaan atau penawaran berubah. Semakin tinggi harga telur ayam, permintaannya semakin berkurang dan sebaliknya semakin rendah harga telur ayam, penawarannya semakin bertambah. Semasa musim perayaan, permintaan terhadap pasaran telur ayam akan meningkat, manakala penawaran terhadap telur ayam adalah tetap. Salam sejahtera, nama saya Chok Wee Hao. Seterusnya, saya akan membentangkan kelop permintaan dan penawaran telur ayam. Kelop permintaan ialah kelop yang menunjukkan kualiti barang yang diminta oleh seseorang pengguna pada satu tingkat harga yang tertentu. Manakala kelop penawaran ialah kelop yang menunjukkan kuantiti barang yang ditawarkan oleh seseorang penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Gambar di bawah menunjukkan kelop permintaan telur. Pada harga RM5, kuantiti diminta ialah 40 unit pada titik D. Apabila harga naik kepada RM10, kuantiti diminta turun kepada 30 unit iaitu pada titik C. Apabila harga naik kepada RM15, kuantiti diminta turun kepada 20 unit iaitu pada titik B. Pada akhirnya, apabila harga naik kepada RM20, kuantiti diminta turun kepada 10 unit iaitu pada titik A. Raja di bawah menunjukkan perangka permintaan pasaran telur ayam. Dengan menggunakan formula Q tolak Q1 bahagi dengan Q2 tolak Q1 sama dengan P tolak P1 bahagi P2 tolak P1. Diberi Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20, P1 sama dengan 20 dan P2 sama dengan 15. So, kita boleh selesaikan
equation ini melalui cross multiplication. So, Q tolak 10 bagi dengan 20 tolak 10 sama dengan P tolak 20 bagi dengan 15 tolak 20. Dengan menggunakan cross multiply, kita boleh dapat negatif 5 darab dengan Q tolak 10 sama dengan 10 darab dengan P tolak 20. So, selepas kita selesaikan persamaan ini, kita boleh dapat negatif 5Q sama dengan 10 P tolak 250. So, kita boleh dapat Q sama dengan 50 tolak 2P. Gambar di bawah menunjukkan kelop penawaran telur. Pada harga RM5, kuantiti ditawarkan ialah 10 unit pada titik A. Manakala apabila harga naik kepada RM10, kuantiti ditawarkan naik kepada 20 unit iaitu pada titik B. Apabila harga naik kepada RM15, kuantiti ditawarkan naik kepada 30 unit iaitu pada titik C. Apabila harga naik kepada RM20, kuantiti yang ditawarkan naik kepada 30 unit iaitu pada titik D. Raja di bawah menunjukkan perangga penawaran pasaran telur ayam. Dengan menggunakan formula Q tolak Q1 bahagi dengan Q2 tolak Q1 sama dengan P tolak P1 bagi P2 tolak P1 diberi Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20, P1 sama dengan 5 dan P2 sama dengan 10. Dengan menggunakan formula ini, kita boleh dapat Q tolak 10 bagi dengan 20 tolak 10 sama dengan P tolak 5 bagi dengan 5 tolak 10 tolak 5. So, selepas kita selesai persamaan ini, kita boleh dapat 5Q tolak 50 sama dengan 10P tolak 50. Selepas ini, kita akan selesaikan persamaan ini. Lepas tu, kita boleh dapat 5Q sama dengan 10P tolak 50 tambah 50. Selepas itu, 5Q sama dengan 10P. Dan akhirnya, Q akan menjadi sama dengan 2P. Salam sejahtera, nama saya Chen Jiying dan seterusnya saya akan menerangkan tentang keseimbangan pasaran telur ayam. Yang berikut merupakan fungsi keseimbangan pasaran telur ayam iaitu QD sama dengan QS. QD merupakan fungsi permintaan manakala QS merupakan fungsi penawaran. Berdasarkan penerangan sebelumnya, kita boleh mendapati bahawa QD ialah 50 tolak 2P manakala QS ialah 2P. Oleh itu, kita boleh mengira keseimbangan pasaran telur ayam dengan fungsi QD sama dengan QS seperti yang berikut. QD sama dengan QS iaitu 50 tolak 2P sama dengan 2P. Kita boleh memindah negatif 2P dari sebelah kiri ke sebelah kanan menjadi 2P tambah dengan 2P. Maka akan menjadi 4P sama dengan 50 dan kita boleh membahagikan 50 dengan 4. Oleh itu, kita mendapati bahawa P adalah sama dengan RM12.50. Apabila P sama dengan RM12.50, maka kita boleh memilih salah satu fungsi dari QD atau QS untuk menggantikan RM12.50 masuk ke dalam P. Di sini saya memilih fungsi QS iaitu Q sama dengan 2P. Q sama dengan 2P, kita menggantikan RM12.50 dalam P menjadi 2 darab dengan RM12.50. Maka kita boleh mendapati bahawa Q sama dengan 25 unit. Keseluruhannya, tingkat harga keseimbangan telur ayam ialah RM12.50 manakala kuantiti keseimbangan telur ayam ialah 25 unit. Seterusnya ialah kilo keseimbangan pasaran telur ayam. Melalui fungsi keseimbangan pasaran telur ayam, kita boleh mendapati bahawa keseimbangan pasaran telur ayam tercapai pada titik E apabila kilo permintaan sama dengan kilo penawaran dalam kilo keseimbangan pasaran telur ayam pada tingkat harga dan kuantiti
keseimbangan telur ayam iaitu RM12.50 dan 25 unit. Apabila tingkat harga sama dengan RM20, kuantiti ditawar telur ayam ialah 40 unit, manakala kuantiti diminta telur ayam ialah 10 unit. Oleh itu, berlakunya lebihan penawaran sebanyak 30 unit. Lebihan penawaran menyebabkan harga telur ayam cenderung untuk menurun. Penurunan harga menyebabkan kuantiti diminta telur ayam meningkat manakala kuantiti ditawar telur ayam berkurang. Proses ini akan berterusan sehingga mencapai semula keseimbangan pada titik E. Manakala apabila tingkat harga sama dengan RM5, kuantiti ditawar telur ayam ialah 10 unit manakala kuantiti diminta telur ayam ialah 40 unit. Oleh itu, berlakunya lebihan permintaan sebanyak 30 unit. Lebihan permintaan menyebabkan harga telur ayam cenderung untuk meningkat. Peningkatan harga telur ayam menyebabkan kuantiti diminta telur ayam berkurang manakala kuantiti ditawar telur ayam meningkat. Proses ini akan berterusan sehingga mencapai keseimbangan pada titik E. Maka ini merupakan proses keseimbangan pasaran telur ayam. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya ialah Mandy Lau. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang permintaan dan penawaran telur ayam semasa musim perayaan. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang permintaan pasaran telur ayam semasa musim perayaan. Jadual di sebelah kiri menunjukkan kuantiti diminta terhadap telur ayam pada pelbagai tingkat harga semasa musim perayaan. Apabila harga telur ayam pada RM20, kuantiti diminta terhadap telur ayam semasa musim perayaan ialah 30 unit pada titik A. Apabila harga telur ayam menurun kepada RM15, kuantiti diminta terhadap telur ayam semasa musim perayaan menaik kepada 40 unit pada titik B. Seterusnya, apabila harga telur ayam menurun kepada RM10, kuantiti diminta terhadap telur ayam semasa musim perayaan menaik kepada 50 unit pada titik C. Apabila harga telur ayam menurun kepada RM5 sahaja, kuantiti diminta terhadap telur ayam semasa musim perayaan menaik kepada 60 unit iaitu pada titik D. Oleh itu, apabila titik A, B, C dan D disambung, maka terbitlah kelok permintaan telur ayam semasa musim perayaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah kanan. Dengan menggunakan formula berikut iaitu Q menolak Q1 bahagi dengan Q2 menolak Q1 sama dengan P menolak P1 bahagi dengan P2 menolak P1. Diberi Q1 sama dengan 50, Q2 sama dengan 60, P1 sama dengan 10 dan P2 sama dengan 5. Kita substitutkan ke dalam formula, jadi kita akan dapat Q menolak 50 bahagi dengan 60 tolak 50. Sama dengan P menolak 10 bahagi dengan 5 menolak 10. Seterusnya, kita akan dapat negatif 5Q tambah 250 sama dengan 10P menolak 100. Seterusnya, negatif 5Q sama dengan 10P menolak 100 menolak 250. Kita akan dapat negatif 5Q sama dengan 10P menolak 350. Dan jawapannya adalah Q sama dengan negatif 2P tambah 70. Maka di sini kita dapat merumuskan bahawa fungsi kuantiti diminta terhadap telur ayam semasa musim perayaan pada pelbagai tingkat harga ialah 70 menolak 2P. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penawaran pasaran telur ayam semasa musim perayaan. Penawaran pasaran telur ayam semasa musim perayaan adalah tetap, iaitu sama seperti biasa. Jadual di sebelah kiri menunjukkan kuantiti ditawarkan terhadap telur ayam pada pelbagai tingkat harga semasa musim perayaan. Apabila harga telur ayam pada RM5, kuantiti ditawarkan terhadap telur ayam semasa musim perayaan ialah 10 unit pada titik A. Apabila harga telur ayam menaik kepada RM10, kuantiti ditawarkan terhadap telur ayam semasa musim perayaan menaik kepada 20 unit pada titik B. Seterusnya, apabila harga telur ayam menaik kepada RM15, kuantiti ditawarkan terhadap telur ayam semasa musim perayaan menaik kepada 30 unit iaitu pada titik C.
Apabila harga telur ayam menaik kepada RM20, kuantiti ditawarkan terhadap telur ayam semasa musim perayaan menaik kepada 40 unit pada titik D. Oleh itu, apabila titik A, B, C dan D disambung, maka terbitlah kelok penawaran telur ayam semasa musim perayaan yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan seperti yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah kanan. Dengan menggunakan formula berikut, iaitu Q menolak Q1 bahagi dengan Q2 menolak Q1 sama dengan P menolak P1 bahagi dengan P2 menolak P1, apabila Q1 ialah 30, Q2 sama dengan 40, P1 sama dengan 15 dan P2 sama dengan 20. Jadi kita substitutkan ke dalam formula, kita akan dapat Q menolak 30 bahagi dengan 40 menolak 30. Sama dengan P menolak 15 bahagi dengan 20 menolak 15. Jadi kita akan dapat 5Q menolak 150 sama dengan 10P menolak 150. Seterusnya kita akan dapat 5Q sama dengan 10P menolak 150 tambah 150. Kita akan dapat 5Q sama dengan 10P. Rumuskan. Jadi kita akan dapat Q sama dengan 2P. Maka di sini kita dapat merumuskan bahawa fungsi kuantiti ditawarkan terhadap telur ayam semasa musim perayaan pada pelbagai tingkat harga ialah 2P. Ini sahaja daripada saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Eric. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua, saya Eric. Saya akan menerangkan proses keseimbangan pasaran telur ayam semasa musim perayaan. Jadual di sini menunjukkan kuantiti diminta iaitu QD dan kuantiti ditawar iaitu QS terhadap pasaran telur ayam semasa musim perayaan pada pelbagai tingkat harga. Semasa musim perayaan, permintaan terhadap pasaran telur ayam akan meningkat manakala penawaran adalah tetap. Jadi pada tingkat harga RM5, kuantiti diminta terhadap pasaran telur ayam semasa musim perayaan ialah 60 unit. Dan kuantiti ditawar terhadap pasaran telur ayam semasa musim perayaan ialah 10 unit. Ini telah menyebabkan lebihan permintaan sebanyak 50 unit pada tingkat harga RM5 dan menyebabkan kenaikan harga. Pada tingkat harga 10, kuantiti diminta terhadap pasaran telur ayam semasa musim perayaan ialah 50 unit dan kuantiti ditawar terhadap pasaran telur ayam semasa musim perayaan ialah 20 unit. Untuk pada tingkat harga 15, kuantiti diminta terhadap pasaran telur ayam semasa musim perayaan ialah 40 unit dan kuantiti ditawar terhadap pasaran telur ayam semasa musim perayaan ialah 30 unit. Seterusnya pada tingkat harga RM20 pula, kuantiti diminta terhadap pasaran telur ayam semasa musim perayaan ialah 30 unit dan kuantiti ditawar terhadap pasaran telur ayam semasa musim perayaan ialah 40 unit. Ini telah menyebabkan lebihan penawaran sebanyak 10 unit pada tingkat harga 20 dan ia telah menyebabkan penurunan harga. Okey, yang berikut ini merupakan keseimbangan pasaran telur ayam semasa musim perayaan iaitu kuantiti diminta QD sama dengan kuantiti ditawar QS. QD merupakan fungsi permintaan dan QS merupakan fungsi penawaran. Berdasarkan pengiraan sebelumnya, kita boleh mendapati bahawa QD iaitu kuantiti diminta ialah 70 tolak 2P. 70 tolak 2P. Manakala kuantiti penawaran adalah 2P, kuantiti penawaran adalah 2P. Oleh itu, pengiraan keseimbangan pasaran telur ayam semasa musim perayaan dengan fungsi QD sama dengan QS seperti yang berikut. QD sama dengan QS iaitu 70 tolak 2P sama dengan 2P. Jadi kita pindahkan tolak 2P ke sebelah kanan. Jadi 70 sama dengan 4P. Jadi P akan dapat RM17.50. Apabila P sama dengan RM17.50, maka ganti dalam Q, iaitu Q sama dengan
2.17.50 sama dengan 35 unit. Jadi tingkat harga keseimbangan telur ayam semasa musim perayaan ialah RM17.50, manakala kuantiti keseimbangan telur ayam ialah 35 unit. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang raja proses keseimbangan pasaran telur ayam semasa musim perayaan. Keseimbangan pasaran tercapai pada titik E apabila kelok DD iaitu kelok permintaan sama dengan kelok SS iaitu kelok penawaran pada harga dan kuantiti keseimbangan iaitu RM17.50 dan 35 unit. Pada tingkat harga RM5, kuantiti diminta ialah 60 unit, manakala kuantiti ditawar ialah 10 unit. Oleh itu, berlaku lebihan permintaan sebanyak 50 unit. Lebihan permintaan ini akan menyebabkan harga cenderung untuk naik. Jadi, kenaikan harga akan menyebabkan kuantiti diminta berkurang, manakala kuantiti ditawarkan akan meningkat. Oleh itu, proses ini akan berterusan sehingga mencapai keseimbangan pada titik E. Pada tingkat harga RM20, kuantiti ditawar ialah 40 unit, manakala kuantiti diminta ialah 30 unit. Oleh itu, berlaku lebihan penawaran sebanyak 10 unit. Lebihan penawaran ini akan menyebabkan harga cenderung untuk turun dan penurunan harga ini akan menyebabkan kuantiti diminta meningkat, manakala kuantiti penawaran berkurang. Oleh itu, proses ini akan berterusan sehingga mencapai keseimbangan pada titik E. Jadi, saya rasa ini sahaja untuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih.